Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mustafin. Alhamdulillah, hari ini hari kedua kita menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan para jemaah, para hadirin, sahabat-sahabat diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih penting lagi diberi hati yang ikhlas untuk kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, menjalani ibadah puasa dan menjalani ibadah tarawih dan membaca kitab-kitab suci Al-Quran, ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Dan malam ni malam ketiga kita berada di bulan Ramadan. Saya mendoakan mudah-mudahan abang-abang, suami-suami dapat melaksanakan ibadah tarawih bersama-sama dengan isteri dan anak-anak dengan jayanya. Dan kalau tuan-tuan, suami-suami buat solat tarawih sebagaimana dah saya sebut sebelum ni, kita buat bersama dengan keluarga ni, buat secara santai, buat secara relax, jangan membebankan diri. Kalau tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan, suami-suami mampu mengimamkan solat tarawih itu dengan surah-surah ayat-ayat lazim, silakan, boleh, tak apa. Isteri, anak-anak, insya-Allah diorang tak merungut. Kalau katalah 8 rakaat tu terasa berat sangat sebab berbuka puasa tadi dah berat-berat, jadi nak buat 8 rakaat terasa berat sangat, buat 20 rasa berat sangat, tak apa, tuan-tuan boleh buat 8 rakaat. Kalau katalah buat 8 rakaat pun terasa berat juga, tak apalah tuan-tuan. Suami-suami pun tak apalah. Kalau rasa berat buat 8, buat 4, buat 2 rakaat, rehat sekejap, duduk sekejap, ambil nafas. Lepas tu sambung lagi 2 rakaat. Kemudian rehat sekejap, duduk lagi, minum teh, kopi, tak apa. Lepas tu sambung lagi 2 rakaat. Itu pun boleh tuan-tuan. Yang penting hidupkan amalan solat tarawih di rumah masing-masing. Lebih-lebih lagi masa sekarang ni kita masih lagi dalam peringkat PKP ni, MCO, kita dalam kawalan pergerakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya nak cerita tentang 5 kemuliaan bulan Ramadan yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Hadis yang saya nak baca ni saya petik daripada kitab ni, kitab Tanbihul Ghafilin. Tuan-tuan boleh rujuk kitab ni, siapa yang ada boleh. Kalau nak rujuk, kalau tak nak rujuk, tak apa, dengar apa saya cakap pun cukup. Kitab Tanbihul Ghafilin ni adalah kitab karangan Al-Imam Abil Laith Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Dan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ni, dia selitkan sekali karangan Syekh As-Samarqandi ni. Kitab dia yang serentak dengan Tanbihul Ghafilin ni namanya kitab Bustanul Arifin. Jadi saya petik hadis daripada kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab Fadlu Syahrul Ramadan, kelebihan bulan Ramadan, bab yang ke-38. Hadis nombor 958. Dalam hadis ini Rasulullah SAW pernah menyebut, "U'tiyat ummati khamsu khisal fi Ramadan lam yu'tihinna ummatan qablaha." Maksudnya, telah diberikan kepada umat aku 5 kemuliaan dalam bulan Ramadan yang tidak pernah diberi pun kepada umat-umat yang lain. Ini special Ramadan yang Allah bagi pada umat Muhammad, tak bagi pada umat-umat yang lain. Apa 5 perkara ni yang kita perlu tahu? Pertama, Rasulullah sebut, "Khulufu famis sa'im atyabu 'indallah min rihil misk." Mulut orang yang berpuasa ini adalah lebih wangi, lebih harum baunya
berbanding dengan bau kasturi. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sebut kemuliaan bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad ni, wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Malaikat-malaikat akan memohon ampun dosa ke atas seluruh umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadah puasa ini sehinggalah mereka berbuka puasa. Tuan-tuan dan puan, ini kelebihan yang besar ni. Kelebihan yang kedua ni, malaikat mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala minta ampunkan dosa tuan-tuan dan puan. Ini kelebihan Ramadan yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian kelebihan yang ketiga, Rasulullah sebut wa tasdifu fihi maradatu syayatin fala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna fi ghairi. Pada bulan Ramadan ini dibelenggu syaitan-syaitan sehingga mereka tidak dapat mengganggu manusia ini sebagaimana mereka mengganggu pada bulan-bulan yang lain. Ini pun tuan-tuan dan puan barangkali sedia maklum pernah mendengar sebelum ni. Apabila sampai bulan Ramadan, iblis itu dibelenggu. Iblis itu Allah asingkan daripada manusia. Maknanya inilah peluang manusia, umat Islam, untuk melaksanakan ibadah itu tanpa gangguan iblis dan syaitan. Inilah peluang manusia, umat Islam, untuk melaksanakan satu-satu ibadat, satu-satu amalan, menderma, bersedekah, baca Quran, tadarus, whatever so on. Apa-apa juga amalan-amalan yang baik tidak diganggu oleh iblis dan syaitan. Cumanya persoalannya tuan-tuan dan puan, bila masuk bulan Ramadan, kita tengok masih ramai lagi umat Islam yang melakukan perkara-perkara yang mungkar, melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang menghasut dia orang ni untuk buat benda-benda yang ditegah ni? Inilah tarbiyah daripada iblis, tarbiyah daripada syaitan yang selama 11 bulan ke atas umat Islam. Dan apabila dia tinggalkan umat Islam ni di bulan Ramadan, sikap itu terbawa-bawa. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ambillah peluang ini untuk kita mengikhlaskan diri dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kelebihan kemuliaan yang keempat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bulan Ramadan umat Nabi Muhammad ini yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa yuzayyinu Allah kulla yawmin jannatahu wa yaquluhu laha yushaku ibadiyas salihin an yulaqqa anhumul maunah wal adha wa yasiru ilaika. Maksudnya, pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi syurga itu pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan. Hari-hari Allah memperhiaskan syurga itu. Dan lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada syurga, wahai syurga, kemungkinan ada hamba-hambaku yang soleh, kemungkinan ada hamba-hamba aku yang soleh, mereka ini menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, menghadapi pelbagai keperitan semasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan mereka berjalan menuju ke arah engkau, yakni barangkali diambil nyawa mereka ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Allah perintahkan syurga ini supaya bersiap-siap untuk menerima kedatangan hamba-hamba Allah yang soleh dalam bulan Ramadan. Ini kelebihan ini tuan-tuan dan puan, kelebihan orang yang berada dalam bulan Ramadan. Andai kata kepenatan kita ini, kesakitan kita melaksanakan bulan Ramadan sehingga dicabut nyawa, itulah sebaik-baik kematian, husnul khatimah. Dan yang terakhir, yang kelima, kemuliaan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ini, wa yaghfiru lahum fi akhir lailah, diampunkan dosa orang-orang yang berada di bulan Ramadan ini, umat Islam, pada akhir malam. Di akhir malam sebelum nak masuk waktu subuh itu, tuan-tuan dan puan, Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Mohon ampun dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana saat itulah, saat nak menghampiri waktu subuh, saat kita bersahur itu adalah saat Allah mengampunkan dosa orang yang berada dalam bulan Ramadan. Kemudian di akhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Adakah keistimewaan yang dinyatakan itu tadi adalah untuk malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah menjawab, "La, tidak. Ini yang keistimewaan ini bukan khusus untuk malam Lailatul Qadar." Dan lalu Rasulullah menyebut, "Walakin al-amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu." Maksudnya, tidakkah kamu melihat seseorang yang sedang bekerja, apabila dia selesai melakukan pekerjaan dia, dia dibayar upah. Jadi itulah perumpamaan fadilat, kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang beramal. Tuan dan puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita di fasa awal melaksanakan ibadat di bulan Ramadan. Baru 2 hari melaksanakan ibadat di bulan Ramadan ini. Kita ada lebih kurang 26 hari ataupun 27 hari untuk menghabiskan masa, menghabiskan hari-hari kita ini di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan, laksanakanlah sebaik-baiknya mungkin Ramadan kita pada kali ini. Ambil peluang ini, ambil saat ini, suasana kita sekarang ini, new normal life, yang orang sebut-sebut, saya sebut jugalah. Dalam keadaan situasi kita sekarang ini sedang berada dalam rumah masing-masing, yang mana pergerakan kita terhad. Ambil peluang ini untuk kita melakukan ibadat bersama dengan isteri dan anak-anak dan ahli keluarga yang lain. Kalau tuan-tuan dan puan duduk dengan mak ayah, ambil peluang ini untuk beramah mesra beribadat bersama-sama dengan mak ayah, dengan isteri, dengan anak-anak. Kalau tuan-tuan dan puan ada yang dah bercucu, dengan cucu cicit sekali, ambil masa peluang ini untuk beribadat sekali. Tuan-tuan dan puan, dalam ibadat, nak melaksanakan ibadat puasa ni, inilah julung-julung kali dalam bulan puasa lah kita nak melakukan tarawih sama-sama. Jadi si suami ataupun datuk, pergilah ke depan mengimami solat tarawih bersama-sama dengan waris-waris, ahli keluarga, anak, cucu, cicit yang duduk dalam rumah masing-masing. Dan selain daripada melakukan amalan sunat solat tarawih beramai-ramai bersama dengan ahli keluarga ni, tuan-tuan dan puan ambil peluang, ajak ahli keluarga baca Quran. Dan kalau boleh, mungkin saya boleh cadangkan, kita di rumah boleh bagi-bagilah dengan ahli keluarga sama-sama. Seorang baca 1 juzuk. Kalau dalam keluarga kita ni ada 10 orang ahli keluarga, seorang baca 1 juzuk, seorang baca 3 juzuk, ada 10 orang dah dapat 30 juzuk. Nanti akhir Ramadan boleh khatam ramai-ramai. Dan kalau kita, kalau bagi ramai-ramai, baca sama-sama, insya-Allah mudah tuan-tuan dan puan, dalam 1 bulan Ramadan ni senang nak dapat khatam 1 kali Al-Quran. Itu contoh kalau tuan-tuan dan puan nak buat. Kemudian contoh yang lain, ambillah peluang ni untuk bersahur beramai-ramai. Tuan-tuan dan puan, kalau masa-masa kerja ni payah kita nak sahur sama-sama, walaupun duduk serumah dengan isteri anak-anak ni. Anak-anak nak sekolah, jadi masa bangun dia bangun sahur sekejap, lepas tu barangkali nak rehat balik. Kemudian kita pula dengan bekerja ni, jadi masa mungkin nak kena adjust masing-masing. Tapi ni sekarang ni duduk rumah, diam-diam, tak pergi ke mana, kerja pun tak dibenarkan. Tuan-tuan puan, ambillah peluang ni untuk sahur sama-sama dengan ahli keluarga. Bahkan dalam nak menyiapkan persiapan sahur tu, mungkin anak-anak, isteri dengan anak-anak perempuan boleh sama-sama ke dapur untuk siapkan makanan sahur. Dan itu contoh dengan berbuka puasanya pula ramai-ramai lah pula gotong royong kan. Banyak kerja benda kita boleh buat sama-sama ketika berada dalam situasi seperti sekarang ini. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan, saya peringatkan untuk saya sendiri sebenarnya ni. Kalau tuan-tuan dan puan nak ingatkan sekali, silalah. Saya ingatkan diri saya sendiri dan pada tuan-tuan dan puan, supaya dalam masa kita menjalani ibadah Ramadan ini, ambil peluang ini untuk beribadat bersama-sama dengan ahli keluarga. Tuan-tuan dan puan, besok bila PKP ni dah selesai, kita dah mula kerja balik. Bila dah mula kerja balik, tak dapat suasana yang macam kita rasai sekarang ni. Jadi imam tiap-tiap hari solat tarawih, solat fardu kepada ahli keluarga.
Jadi ambil peluang ni tuan-tuan dan puan. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita sudah maklumi bersama bahawa bulan Ramadan ini juga adalah bulan di mana Allah memakbulkan doa orang yang berdoa, orang yang minta pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ayat perintah Allah dalam Al-Quran mengenai meminta pada Allah ini sejurus selepas Allah memerintahkan kita perintah mengerjakan ibadat puasa di bulan Ramadan. Tuan-tuan puan barangkali boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Dan ayat 186 tu Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu minta, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka jika mereka bertanya tentang aku, katakan aku berada dekat kepada mereka, yakni kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berada dekat pada mereka, dan jika mereka minta pada aku, saya akan aku perkenankan permintaan mereka, maka mintalah pada aku. Jadi ini yang Allah sebut dalam Al-Quran supaya kita dalam menjalani ibadat bulan Ramadan ini perbanyakkan meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya nak ambil peluang sedikit nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan panduan kita untuk mencapai doa yang mustajab. Bagaimana nak menjadikan doa kita ini doa yang mustajab? Saya tak cakap doa saya mustajab, tak. Berdasarkan apa yang saya pelajari, apa yang disebut, yang dibagi panduan oleh para alim ulama, saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan. Dalam nak meminta pada Allah, sebelum kita nak meminta pada Allah, tuan-tuan dan puan, sekurang-kurangnya lakukanlah sesuatu amalan yang baik sebagai perantaraan, sebagai wasilah untuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini, amalan ini sebenarnya tuan-tuan dan puan selalu dok sebut benda ni dalam Al-Quran. Dalam solat 5 waktu, tuan-tuan dan puan pasti menyebut iqrar tentang perkara ni. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah tempat kami menyembah dan engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Dalam ikrar tuan-tuan dan puan dalam surah Al-Fatihah ni, kita dah sebut engkaulah tempat kami menyembah ya Allah, dan kepadamu lah tempat kami memohon pertolongan. Sembah Allah dulu, taat perintah Allah dulu, lakukan ibadat, menghambakan diri kepada Allah dulu. Lepas tu baru kita minta, tuan-tuan dan puan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon beribadat kepada Allah, ta'abud kepada Allah, menyembah Allah terlebih dahulu, baru minta. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi benda yang hampir-hampir serupa. Allah sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maksudnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka minta ampunlah engkau wahai Muhammad ke atas dosa engkau, dosa mukminin dan mukminat. Rasulullah ni maksum. Tetapi ayat ini disebut sedemikian bentuknya untuk mengajar umat kita ni, mengajar manusia ni supaya minta ampun dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat surah Muhammad ayat yang ke-19 ni, kita diberitahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui, pelajari, menghambakan diri kepada Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Esa. Belajar dulu, ta'abud pada Allah, menyembah Allah, taat pada Allah, lakukan amalan baik yang Allah perintahkan pada kita. Lepas tu baru minta wastaghfir li dhanbika, minta ampun dosa ke atas dosa-dosa kamu, dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Jadi dalam dua panduan ayat ini, tuan-tuan dan puan, menjelaskan kepada kita, kalau nak mohon, kalau nak menjadikan doa tuan-tuan dan puan doa yang mustajab, sebelum berdoa lakukan amalan-amalan yang baik, lakukan amalan-amalan yang soleh. Paling kurang bacalah ayat-ayat Al-Quran. Kerana membaca ayat-ayat Al-Quran itu adalah ibadat. Setiap satu huruf diberi pahala, setiap satu huruf diberi ganjaran. Jadi sebelum nak berdoa,
bacalah ayat-ayat Al-Quran sepotong dua potong ayat, lepas tu berdoa, bertawassul dengan amalan baik yang tuan-tuan dan puan lakukan. Kemudian dalam tuan-tuan dan puan nak berdoa, bila dah angkat tangan tu, janganlah terus angkat tangan, ya Allah aku minta sekian ni, minta sekian ni, minta sekian ni. Mulakanlah permintaan tuan-tuan dan puan itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha mendengar. Engkau lah Tuhan yang Maha berkuasa, yang menguasai langit dan bumi. Engkau lah mengetahui apa yang terkandung dalam hati aku, yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Puji Allah tu dulu. Lepas kita memuji Allah, bertahmid, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan kasih sayang cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas memuji Rasulullah, barulah tuan-tuan dan puan mengkhususkan doa tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan itu dapat jadi sedikit panduan untuk menjadikan doa kita ini sebagai doa yang mustajab. Kalau nak mustajab lagi tuan-tuan dan puan, buat doa ni, baca doa ni ataupun minta kepada Allah ni di saat orang lain tak sedar. Orang lain tengah tidur, isteri anak-anak tengah tidur, tuan-tuan dan puan bangun, bangkit, solat qiyamul lail, solat malam-malam, tengah-tengah sujud tu berdoa minta sampai menangis-nangis. Itu insya-Allah doa yang makbul. Lagi-lagilah di bulan Ramadan. Tapi itulah, kalau doa seorang-seorang ni nanti takut isteri fikir lain pula lah. Tak apa, bawa isteri sekali. Tuan-tuan dan puan kalau nak berdoa, ajak isteri sekali. Isteri doa dia sendiri, suami doa sendiri, nangis masing-masing. Tak? Ini sedikit panduan doa yang saya dah kongsikan juga kepada tuan-tuan dan puan masa yang peluang ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita kesihatan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat dapat beribadat, laksanakan ibadat di bulan Ramadan ini dengan sempurna, menjalani ibadah ini dengan penuh khusyuk, menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri sesi live kita pada malam ni, insya-Allah lepas ni siapa yang tak sempat boleh tengok recording ni, nanti saya akan masukkan dalam Facebook ni juga. Dan bagi kawan-kawan yang ada di luar sana, mungkin boleh cadangkan pada saya apa lagi tajuk-tajuk kita nak kupas. Boleh saya pertimbangkan untuk dibincangkan pada masa-masa akan datang. Tuan-tuan, kalau bagi cadangan tajuk tu untung. Kalau tajuk tuan-tuan saya ambil tajuk tu untuk untuk dibincangkan masa akan datang. Tuan-tuan dapat jariah juga. Dapat jariah. Lepas tu bila orang dengar, kemudian ada iktibar, waktu melakukan amalan apa yang kita kongsi sama-sama ni, tuan-tuan pun dapat pahala juga, pahala jariah kita sama-sama. Jadi bolehlah tuan-tuan puan lepas ni, kalau nak hantar komen, kalau nak hantar apa-apa feedback, cadangkan sekali apa tajuk yang kita nak bincang. Kod tajuk tersebut bernas, boleh saya pertimbangkan. Kita akan bincangkan nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Allahumma amin. Baiklah tuan-tuan dan puan, ini sedikit kongsian saya pada malam ni. Dan sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ni, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati Ramadan kita pada kali ini dan seterusnya, sehingga kita selesai melaksanakan ibadat di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun
والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احفظ بلادنا من الوباء والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم احفظنا بحفظك واحرسنا بعينك التي لا تنام، ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung denganmu ya Allah daripada segala penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, Engkau peliharalah negara kami dari jangkitan wabak dan penyakit yang berbahaya ini. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah dengan kebesaranmu, dengan sebesar-besar perlindungan darimu. Ya Allah, peliharalah kami dengan kemuliaan pemeliharaan darimu ya Allah yang tidak pernah lalai dan lelap untuk diri kami, kedua ibu bapa kami dan seluruh umat Islam. Ya Allah, kami bermohon belas kasih dan pengampunan darimu. Allahumma a'inna fihi ala siyamihi wa qiyamih, wa jannibna fihi min hafawatihi wa athamihi, warzuqna fihi dhikrika bidawamih bitaufiqika ya hadiyal mudallin. Allahumma inna nas'aluka husna siyam wa husna al-qiyam, wa la taj'alna minal khasirin fi Ramadan. Allahumma ja'alna fi Ramadan mashkura, wa dhanbina fihi maghfura, wa amalina fihi mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Kau peliharalah kami di bulan Ramadan agar dapat kami melaksanakan sebaik-baik puasa dan qiyam. Jauhilah kami dari kelalaian dan melakukan perkara-perkara dosa di bulan Ramadan. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kekuatan di hati kami untuk mengingatimu dengan berterusan. Wahai Tuhan yang Maha Pemberi hidayah kepada orang-orang yang sesat. Ya Allah, kami bermohon dikurniakan sebaik-baik siam dan qiyam. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami di bulan Ramadan ini pekerjaan yang terpuji. Dosa-dosa kami ini menjadi dosa yang diampunkan. Amalan-amalan kami diterima di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.